Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifah Zulaika binti Muhammad Ramlan akan membentangkan tugasan bagi tajuk Hidupi 3133 iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Tugasan 3 yang perlu saya hasilkan ini perlu menghasilkan penghasilan produk. Seterusnya, ini adalah sedikit maklumat tentang saya, iaitu nama saya Nur Ifah Zulaika binti Muhammad Ramlan dan memegang nombor matriks P2 1083990. Saya merupakan ambilan PISMP Jun 2022 dan berada di unit Bahasa Melayu 10. Bagi tugasan ini, saya diminta untuk menghasilkan Google Sites. Google Sites saya boleh diakses dengan melalui link yang tertera pada skrin, iaitu https://moe.dl.edu.my/edup3133/ifah/home. Bagi tugasan ini, saya diminta untuk menghasilkan sebuah poster untuk mempromosikan Google Site saya. Dalam poster ini perlu ada beberapa elemen penting, iaitu 7 elemen. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, pernyataan masalah. Yang keempat, dapatan hasil. Yang kelima, proses kerja. Yang keenam, impak. Yang ketujuh, aplikasi yang digunakan. Baik. Yang pertama, pengenalan. Google Site boleh digunakan oleh guru untuk mengumpul bahan pembelajaran dan pengajaran. Ia merupakan satu laman pembelajaran yang telah dihasilkan menggunakan Google Sites berkaitan Bahasa Melayu tahun 5 bertajuk Pusat Transit. Laman pembelajaran ini dicipta berdasarkan model Azure yang mengandungi pelbagai aktiviti yang menarik. Kita pergi kepada objektif. Objektif bagi penghasilan Google Site ini yang pertama ialah menyediakan satu pembelajaran yang lengkap dengan menggunakan model Azure. Yang kedua, membantu guru bahasa Melayu menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, dapat menarik minat murid semasa proses PDP. Kita pergi kepada yang ketiga, elemen yang ketiga, iaitu pernyataan masalah. Sebelum saya melakukan Google Site ini, iaitu penghasilan produk saya ini, saya terdapat beberapa masalah. Yang pertama, guru kurang berpengetahuan menggunakan teknologi. Seterusnya, murid juga kurang fokus dalam kelas. Yang ketiga, murid sudah menggunakan buku teks. Seterusnya, kita pergi kepada dapatan hasil. Setelah
Saya menjalankan postmortem selepas penghasilan produk ini. Saya mendapati bahawa hasil soal sedik yang dijalankan oleh saya, murid menjadi semakin fokus dan dapat membantu mereka memahami isi pengajaran. Bermakna murid menjadi lebih fokus dan isi pengajaran yang diberikan oleh guru uh, amat mudah untuk difahami oleh murid-murid. Baik, yang seterusnya iaitu proses kerja. Saya melakukan beberapa proses iaitu langkah demi langkah sebelum menjayakan produk ini. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, objektif bermakna menyatakan objektif. Yang ketiga, memilih kaedah, media, bahan bantu mengajar. Yang keempat, menggunakan bahan. Yang kelima, saya membuat penilaian. Baik, yang seterusnya ialah impak. Impak ataupun kesan yang saya dapat, yang pertama, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi semakin seronok. Yang kedua, guru menyampaikan proses PDP dengan lebih mudah dan berkesan kerana ini akan lebih menjimatkan masa guru apabila dia menggunakan teknologi dalam kelas. Guru-guru tidak perlu lagi menghabiskan masa dengan menulis di papan putih, memberikan kertas, menghabiskan wang dengan memprintkan gambar. Jadi apabila guru menggunakan teknologi, masa pun akan jadi berkurang. Impak yang terakhir ialah murid lebih berminat dan fokus semasa proses PDP. Okey. Yang seterusnya ialah aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang saya gunakan semasa menjalankan penghasilan produk ini, yang pertama ialah Canva. Saya menggunakan Canva untuk menghasilkan slide pengajaran. Iaitu saya menggunakan Canva dengan memberi nota kepada murid tentang isi pelajaran yang saya hendak mengajar iaitu kata nama am. Penggunaan aplikasi Canva ini amat mudah bagi saya kerana ia amat mudah untuk diakses dan secara percuma saja kita dapat menggunakan pelbagai grafik yang menarik. Yang seterusnya saya menggunakan aplikasi Jamboard. Aplikasi Jamboard ini saya menggunakan untuk murid-murid menghantar jawapan mereka. Setelah mereka siap menjawab soalan, mereka perlu menghantar jawapan di aplikasi Jamboard. Aplikasi ini boleh digunakan secara beramai-ramai dan pada bila masa sahaja. Jadi saya boleh semak jawapan mereka setelah mereka siap menjawab. Seterusnya saya menggunakan aplikasi Quizizz. Quizizz ini juga saya guna untuk memberikan soalan kepada mereka. Setelah mereka memahami isi pengajaran, mereka perlu menjawab soalan yang telah saya sediakan di aplikasi Quizizz. Yang seterusnya, saya juga menggunakan aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall ini sangat bagus kerana ia banyak menyediakan soalan-soalan yang menarik untuk murid-murid menjawab.
Dan yang terakhir iaitu Google Form. Saya menggunakan Google Form untuk menyediakan borang penilaian atau borang maklum balas untuk dijawab oleh semua tentang, dan memberi maklum balas tentang penghasilan produk saya. Secara kesimpulannya, saya yakin dan saya mengetahui amat sukar untuk mengajar bahasa Melayu secara menggunakan hanya papan putih, hanya kertas, hanya pensel, hanya marker, kerana ia perlu menggunakan banyak grafik-grafik yang menarik agar minat murid dalam kelas lebih tinggi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.